Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia dan salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Saudara Zakarin Yahaya, Puan Rosmina Abdul Rahim, Saudara Mazlan Mansur, begitu juga Saudara Zamin, Saudara Lukma, Saudara Puan Normah Arifin, Nur Hayati Awang, Jalani lurus katanya, jalan lurus. Saudara Ramzul, apa khabar sahabat? Saudara Zamari LC, Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Ibrahim, begitu juga Hani Abdullah, Tuan Haji Azhar Abdul Manap. Terima kasih sahabat malam menemani saya bersama-sama dengan saya dalam pencerahan yang tak seberapanya ini, saudara. Begitu juga Saudara Rusnini Kurungot dari Sarawak, Richard Bakri, Jebat Pembela dari Kulim, Kedah, Saudara Madam K, Rosli Shah, Yaumon, Saudara Afizan, Oyang Hayan katanya, Rabia, Saudara Aim Ahmad, Sani Yasir, PTM Ibrahim, Saudara Hasan Syari, Saudara Fazil Yub, Salih Lembang, begitu juga Jebat Pembela Richard Bakri, Jebat Pembela dari Kulim, Kedah, saudara. Saudara Muhammad Faridun Tukiman, Saudara Z Izwan, saudara. Saudara Muhammad Asridir dari Kuantan, Pak Aziz dari Kuantan, Saudara Ahmad Hazimi dari Tumpat, Kelantan. Itu juga Puan Nurfisah Idris dari Kuala Kangsor, Perak, saudara. Dan Saudara Sanusi Yusof, Saudara Puan Umi Kalsum, salam cinta damai katanya. Puan Halimah Hashim, Saudara Pak Chu, saudara, dari Langkap, Perak, Saudara Rosmini dari Pontian, begitu juga Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Saudara Hashim Alias, semoga sihat semuanya katanya dari Melaka, Saudara Abu Samah dari Bukit Pucung 2, saudara. Saudara Muhammad Kapli, Ibjah, Raja Kamal, Raja Bazian, terima kasih sahabat malam sama dengan saya. Begitu juga Saudara Hashim Atan, apa khabar sahabat? Leong Robert, moga anda sihat. Yusuf Hashim, Aziza Abdul Hamid, begitu juga saudara Wan Zawawi dari Dungun, saudara. Saudara Bahari, Cik Rosli, Haji Osman, saudara. Puan Ninsyah Hassan, saudara Abdullah, DJ Lee, selamat malam, saudara. Puan Hamidah Kamat, saudara. Rabudin Pasarat dari Senaling, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, saudara Mazuki Saad, Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara DZ Ketari, salam perjuangan. Begitu juga Lex katanya, salam dari Pasir Mas hadir, terima kasih. Zan Daiman, saudara Basiridin, sahabat-sahabat kita yang lain, saudara Syarani Salamah, saudara Yusuf Rashid, Nordin Din, Puan Rubidin, apa khabar puan? Moga sihat bersama pasangannya. Begitu juga Ian Iskandar, saudara Hezri Iswadi hadir. Hezri Iswadi dari Telaga Danas. Ya, saya dapat berita semalam, saudara, sepupu saya meninggal, saudara abang Nafis, saudara. Saudara Nur Azman dari Pokok Sena, Kedah, saudara Sarimah Ahmad dari Kuantan, saudara Roypa dari Dungun, Terengganu, Zek Zul, saudara Osman Kamil, Jebat Pembela, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kalau nama-nama yang tertinggal. InsyaAllah selepas nanti saya akan santuni satu persatu, saudara. Baik. Hari ini, saudara, semua orang tahu hari ini hari Sabtu. Kita masih lagi dalam percutian, tapi suasana mendung di sana-sini, saudara. Dan hari ini tanggal 18 November merupakan hari yang ke-1337. Virus tersebut masih ada lagi melanda negara kita. Sebagaimana saya laporkan semalam, saudara, jumlah selama 1337 hari, ia mencakupi warga kita yang dijangkiti oleh virus adalah 5,132,831. Bagaimanapun sembuhnya 5,084,061 orang. Dan sepanjang minggu lepas tiada kematian. Bagaimanapun saya ingin mengingatkan teman-teman, sekarang ni musim batuk. Sekarang ni musim batuk. Jadi kalau saudara ada batuk, influenza, flu dan sebagainya, segeralah jumpa klinik, makan ubat saudara, dan banyakkan berehat. Dan dalam keadaan sekarang ni, sebab banyak sangat sesama batuk, jadi eloklah kita pakai pelitup muka. Itu peringatan saya, saudara. Baik, saudara, usai memberi pencerahan begini, saya terus kepada e-commerce. Berniagalah mencari rezeki yang halal, saudara. Berusaha, saudara. Kalau anda mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar untuk membolehkan saya memberi pencerahan. Saudara Rahman Arazaina, Puan Azizah, begitu juga Saudara Muhammad Syali. Saudara, Al-Azhar boleh dihubungi di talian 011330 41241.
Al-Azhar memasarkan setangi al-bakur. Dia macam kemian, bila kita bakar, bilik kita wangi semerbak. Ingat, selalu saya ingatkan saudara, rumah atau bilik yang wangi itu adalah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab. Wangi saudara, segar bila pakai. Sebab ia dibuat berasaskan daripada pati kayu gaharu. Andai anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubung Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Hujan-hujan saudara makan dengan kanji sedap. Dendeng manis Siti Farehah. Dan juga produknya yang terbaru itu simpulan kasih Cik Siti. Bagi teman-teman, Siti Farehah boleh anda hubungi di talian 017-711-4300. Teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, yang mahu mendapat buah-buahan, bekalan buah-buahan seperti anggur, kiwi, cherry, dan pelbagai buah, ya, saudara. Dan harganya murah, lebih murah daripada pasar, dan kualitinya terjamin AAA. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Terima kasih saudara Man hantar ke sekuntum mawar merah untuk saya. Itu juga saudara Firman. Terima kasih. Mekar Semerbak, dia punya kembang mawar merah. Dan juga buah-buahan yang saudara pesan daripada Syauqi di talian 012-357-5703 akan terus dihantar ke rumah anda. Ini hanya untuk teman-teman yang tinggal di sekitaran Lembah Kelang saja, saudara. Luar daerah Lembah Kelang tak ada lah. Jauh sangat. Akhir sekali, jangan lupa Popiah Sirih Lady Maria. Ini kegemaran saya. Rasanya rangup, pedas, manis dan mengasyikkan. Bila makan, asyik, saudara. Harga murah, harga ramah, saudara. Macam juga kita makan popcorn, saudara. Sambil kita melabun, kita makan Popiah Sirih Lady Maria. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Terima kasih saudara meluangkan waktu untuk saya berbicara tentang e-commerce. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini sekali lagi saya katakan, saya bukan ustaz, saya bukan da'i yang bertauliah. Ini adalah curipan kiriman teman-teman saudara untuk kita hayati bersama. Sebenarnya saudara, bila bersyukur itu dengan hati kita ni, ia adalah dengan menyedari dan menghayati sepenuhnya bahawa nikmat itu datangnya daripada Allah, bukan daripada diri sendiri ataupun dari sesiapa saja. Dalam arti kata lain, saudara, kita menafikan segala kekuatan, kepandaian, kegigihan dan segala usaha sendiri sehingga tercapai nikmat tersebut. Semua itu adalah ketentuan ilahi. Kita bersyukur dengan hati, itulah yang menisbahkan nikmat kepada pemberian darinya daripada Allah SWT, saudara. Jadi realitinya saudara, bila kita dapat nikmat, kita bersyukur, kita lakukan sujud syukur. Sujud syukur itu merupakan bukti syukur dengan hati. Bukan sahaja dengan amalan saudara. Sujud yang dilakukan bukan sekadar ucapan dan perlakuan, tapi yang paling utama apabila hati merasakan nikmat yang dimiliki itu adalah milik Allah yang hakiki saudara. Jadi kita harus bersyukur dengan lidah, mengakui segala sumber nikmat itu daripada Allah, dengan memujinya, berzikir dan sebagainya. Allah mengajar kita ungkapan syukur dengan ucapan Alhamdulillah. Itulah kalimah tanda kita memujinya. Selesai kita makan, ucaplah Alhamdulillah. Kadang-kadang bila kita bersin, saya ucaplah Alhamdulillah. Jangan pula kita ucapkan kalimah-kalimah lain seperti, saudara, excuse me, I'm sorry. Itu bukan caranya, saudara. Kita orang Islam, kalau terbersin pun kita Alhamdulillah. Ya, saudara. Kerana Allah mengeluarkan penyakit dari badan kita. Sebenarnya itu bersyukur dengan amalanlah dengan menggunakan nikmat kurniaan Allah selaras dengan tujuan Allah mengurniakannya. Contoh saudara, jika Allah memberikan ilmu dan apabila kita menyedari dengan hati bahawa ilmu itu datangnya daripada Allah, kita ucapkan kalimah kesyukuran Alhamdulillah. Kemudian kita terus mengamalkan ilmu yang kita perolehi dan kita sampaikan pada teman-teman yang berkesempatan dengan kita. Begitu juga apabila kita dikurniakan dengan harta, dengan kesenangan, jangan lokek saudara. Kita bersyukur dengan memberi derma, dengan hati yang terbuka saudara. Terima kasih saudara Man. Mr. R minta komen sikit lantik Datuk Lokman dalam di Dikom. Belum tahu, saya tak tahu lagi saudara. Belum ada pengumuman, saya tak boleh nak bagi komen saudara. Satu benda yang di awang-awang, saya minta maaf, saya tak boleh memberi pencerahan.
pencerahan saya hanyalah sesuatu yang disahkan. Kalau tak sah, hanya sekadar orang cakap, orang ini jadi itu, orang jadi ini, itu bukan saya, saudara. Minta maaf, saudara. Ya. Saudara Yahya Armin, Puan Aslinda, saudara Awaluddin Nazi, saudara Kamarudin Osman. Dan mutiara kata kita hari ini adalah catatan daripada Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, wanita itu selain dari teman insaniah, ia juga merupakan ibu yang menghantar kita ke syurga. Sementara, putri-putri yang dimiliki adalah menjadi benteng untuk kita tidak terjerumus ke neraka. Dan dengan isteri kita, ia merupakan pelengkap dalam agamamu. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu, dulu pun saya dah bercakap bahawa baginda Rasulullah memang mencintai wanita. Wanita pertama yang paling dikasihi, disayangi dan dihormati oleh baginda Rasulullah adalah ibu, Umi, saudara. Ibu. Dan yang kedua disayangi, dikasihi, kecintaan Nabi Muhammad SAW adalah anak perempuan, putri-putri. Dan ketiga barulah isteri. Itu yang saya baca. Jangan marah, saudara. Saya memberi pencerahan dalam keadaan yang sepengetahuan saya. Lebih tak ada. Dan saya tetap juga mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana jika wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Itu keadaannya, saudara. Teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan anda masukkan dalam mana-mana channel, itu urusan anda dan menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda masukkan kerana saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Dan selalu harus ingat, Puan Zizah Jane, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya, mekar di hati, Puan Zizah. Dan saya ingin menyatakan pada anda bahawa ini adalah pencerahan politik. Ya, bila saya memberi pandangan, saya mintalah kita berpegang kepada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Anda tak bersetuju tidak menjadi masalah pada saya. Tetapi kalau anda nak menyantuni, nak berbual ataupun nak menyanggah, hantarkan tulisan anda supaya saya dapat memahami. Asalkan anda menggunakan bahasa-bahasa yang ada budaya kita, saya. Kita orang Melayu ni tinggi nilai budayanya. Kita tidak penuh dengan maki hamun ataupun dengan fitnah. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai menangani setiap persoalan secara harmonis. Itu je harapan saya. Baik, saudara. Berita pertama, saudara, yang saya dapat yang terkini. Petang tadi, saudara, sekitar jam 7.30 pukul 8, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran bahawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang melanda 7 negeri di Semenanjung dan 2 wilayah persekutuan. Cuaca buruk itu membabitkan di Semenanjung dan 2 wilayah iaitu di Perak, di Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batam Padang dan Mualim, serta juga di Selangor. Selain itu, ia turut melanda Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Pahang, Raub, Bentung, Temeloh dan Bera. Sementara di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian dan Johor Bahru. Turut berdepan cuaca yang sama di Sabah, merangkumi pantai barat itu di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Tuaran. Jadi bila ribut petir yang melanda, saudara, ia boleh mendatangkan banjir, saudara. Itu keadaannya. Dan sebelum ini, Jabatan Meteorologi juga semalam telah memulakan ramalannya. Malam tadi saya terima lagi, saya unsing saya. Sana Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran bahawa hujan lebat berterusan. Tahap buruk dijangka berlaku di Terengganu dan Kelantan sehingga hari Isnin. Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari berterusan, saudara. Sebab itu Met Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan keadaan itu dijangka melibatkan seluruh Terengganu serta kawasan-kawasan di Kelantan itu di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Mulai hari ini, saudara, amaran hujan berterusan yang tahap buruk, saudara, dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan hujan lebat berterusan itu dijangka berlaku dengan jumlah hujan melebihi 60 mm dalam tempoh 6 jam, katanya. Sebab itu, saudara, banjir pula dirama melanda beberapa daerah di Terengganu dan Kelantan mulai awal pagi besok. Mungkin subuh, Kang, saya. Jadi teman-teman yang tinggal di negeri yang saya sebut nanti, saya harus bersiap sedia. Seandainya anda diminta segera pindah ke pusat pembinaan sementara, berpindahlah. Sebab banjir dirama melanda di daerah Terengganu dan Kelantan mulai awal pagi.
Ia adalah susulan amaran hujan berterusan tahap buruk yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Begitu juga yang dimaklumkan oleh PRABN, itu Jabatan Pengairan dan Saliran. Katanya hasil simulasi model ramalan banjir, GPS meramalkan keadaan banjir boleh berlaku di 2 daerah di Terengganu, termasuk di Besut, iaitu di kawasan sekitar Kampung La, Kampung Seberang La dan Kampung Pengkalan Nangka. Selain itu, Setiu juga lah kawasan sekitarnya adalah Kampung Cik Mohid. Jika hujan masih lagi berterusan di kawasan tersebut. Di Kelantan, saudara, banjir diramalkan berlaku di beberapa kawasan di Tanah Merah dan Pasir Mas. Sebab itu Jabatan Pengaliran dan Saliran mengeluarkan amaran banjir di 2 jajahan ini, iaitu Tanah Merah dan Pasir Mas, bermula awal pagi esok. Andainya hujan masih lagi berterusan. Menurut kenyataan itu, Kampung Kajang di Tanah Merah dijangka mengalami banjir pada 1 pagi. Aduhai, pagi karang ni saya. Sementara kawasan sekitar Kampung Nibung dan Kampung Air Bujing akan dinaiki air pada jam 3 pagi. Ini laporan daripada Jabatan Pengaliran sebab mereka melihat aliran air dalam sungai dan sebagainya. Bagi jajahan Pasir Mas, 4 kawasan yang dijangka banjir pada jam 3 pagi besok ialah Kampung Kubang Rambutan, Kampung Bagus, Kampung Dengung dan Kampung Limau Purut. Ini kawasan yang dijangka akan dinaiki air dan boleh berlaku banjir. Pada 9 pagi, ya berterusan saya laporan saya terima 1 pagi, 3 pagi dan 9 pagi besok. Kawasan yang dijangka terjejas adalah di Jeti Danau Tok Uban, Pasir Mas, saudara. Kampung Casi, Tok Uban, Kampung Rasal, Kampung Kuala Itik, Kampung Kok Pauh, Kampung Rahmat, Kampung Pekalan Tok dan Kampung Tersang. Sementara itu, kawasan Kampung Lubut Gong, di kawasan Pasir Mas pula, diramal mengamali banjir pada jam 5 petang esok di sekitar Pekan Rantau Panjang, Kampung Gelang Mas dan Kampung Kalo pada malam besok jam 11 malam. Kenyataan itu turut maklumkan banjir boleh berlaku lebih awal atau lewat dari masa yang dinyatakan, dan amaran itu terpaksa dikeluarkan bagi membolehkan semua penduduk, terutamanya yang tinggal di kawasan dijangka banjir, supaya berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa ataupun agensi-agensi pengurusan bencana banjir. Ya, bila minta pindah, pindahlah saudara. Saya nampak gayanya ini jaranglah Jabatan Saliran boleh menyiapkan ramalan ya sekian jam daripada jam 1 pagi ni nanti, pukul 3 pagi, pukul 5 pagi, pukul 9 pagi besok sehingga petang besok. Itu di Kelantan nampak gayanya. Sebab itu saya agak menarik bila saya melihat tulisan Cik Siti Rohana Idris dalam berita harian. Dia tulis itu menjelang musim tengkujuh. Kerana sekarang ni sudah masuk musim tengkujuh, katanya nelayan di Kampung Pulau Gajah mula menaikkan perahu koliknya ke darat, berikutan mereka sudah tidak boleh lagi turun ke laut. Itu keadaan saya. Kerana sebanyak 30 perahu kolik milik nelayan ditarik naik ke darat untuk kerja membaiki dan mengecat sepanjang 3 bulan. Aktiviti menangkap ikan tidak dapat dilakukan. Sedih juga saudara. Para nelayan di sekitaran kawasan tersebut di Tanjung Kuala Sabak tak dapat turun ke laut 3 bulan saudara. Sebab itu menurut Ketua Nelayan iaitu saudara Nek Ruzulaili Nek Yusof, sejak jam 9 pagi tadi kira-kira 100 nelayan sudah pun bergotong royong menarik perahu kolik walaupun dalam keadaan hujan lebat. Artinya hujan dah berlaku di sana saudara. Kerana memang begitulah keadaannya setiap hujung tahun bila memasuki musim tengkujuh, semua perahu kolik nelayan, mereka menangkap ikan di kawasan pesisiran, bukan di tengah lautan saudara. Semua naikkan ke darat untuk kerja-kerja mengecat dan memperbaikinya. Jadi katanya menurut Ketua Nelayan itu, malam tadi berlaku air pasang besar. Dan sudah tiba waktunya untuk perahu kolik dinaikkan. Tak lagi boleh turun ke laut. Ya, setiap sebuah perahu kolik ditarik menggunakan tali dengan 30 orang nelayan sahaja. Dia katanya untuk itu maka mereka terpaksalah buat kerja-kerja rumah, iaitu membaiki rumah, kerja-kerja biasa selama 3 bulan sebagai mencari kehidupan. Bagaimanapun mereka berterima kasih pada kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim kerana ada bantuan kewangan, iaitu sejumlah RM300 setiap bulan dan mungkin akan dinaikkan lagi. Itulah nasib nelayan kita saudara.
Kadang-kadang saya bersimpati dengan warga nelayan yang hidupnya bergantung harap pada laut. Bila laut bergelora, bila laut tidak lagi boleh mengizinkan nelayan menangkap ikan, mereka terpaksalah duduk di daratan, menanti bilakah pula air tenang. Itu keadaannya saya. Sekian saya. Jadi kalau begitu, saya mengharapkanlah agar pimpinan negara, khususnya Kementerian Pertanian, Datuk Seri Ahmad Sabu, perhatikanlah untuk nasib warga nelayan. Jangan dibiarkan mereka terus berada di lembah derita, saudara. Itu di negara kita, saudara. Tapi kabarnya pula di negara seberang, itu di Filipina. Saya mendapat perkabaran bahawa gempa bumi berukuran 6.7 skala Richter telah pun melanda selatan Filipina. Dan ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, terkorban, serta lebih kurang 430 orang yang tercedera. Banyaklah rumah-rumah yang terlibat, yang roboh dan sebagainya. Ini di selatan Filipina. Sebab Filipina juga adalah antara kawasan negara yang seringkali berlaku gempa bumi. Bagaimanapun menurut laporannya, tidak adalah tsunami walaupun tinggi dia punya gegaran 6.7 skala Richter. Bergegar, saudara. Sebab itu rakyat pun paniklah di Filipina. Bila sana berlaku gegaran dan di negara kita sekarang ni musim monsun, musim hujan, artinya musibah sudah menghampiri kita, saudara. Saya harus memberi penjelasan ini supaya kita berwaspada. Baik, saudara. Itu tentang alam, tentang kehidupan, tentang bencana. Bagaimanapun, kembali pada apa di negara kita ini, saudara, saya mendapat tahu bahawa polis Selangor. Pihak polis Selangor, banyak orang bertanya dengan saya nak jelaskan ni sekarang ni, bahawa pihak polis Selangor telah pun mengesahkan. Mereka telah pun menerima laporan berhubung rakaman video yang tular di media sosial yang memaparkan perbualan lucah dikaitkan dengan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar berkata, dia mengesahkan laporan tersebut. Malah pihaknya akan memulakan siasatan berhubung perkara tersebut. Memang boleh ada menerima laporan dan kes disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Sebab ini cerita video tular apa semua, saya tak mau cakap benda-benda begitu, saya tak nak menyantun ni. Bagi saya soal-soal itu biarlah pihak polis, pihak berkuasa yang melaporkannya. Walaupun semalam kita dengar, saya nak komen, malah nak komen, saudara, itu soal peribadi. Bila dia buat press conference atau sidang media apa terpulanglah. Itu masalah peribadi anda minat yang bukan-bukan terpulang pada anda, kita tak boleh campur. Tapi bagaimanapun dia bukan orang politik. Dia bukan ahli mana-mana parti politik, dia hanya bekerja sebagai tangan kerajaan di Jabatan Komunikasi. Lebih itu saya tak boleh nak ulas. Saya minta maaf, saudara, sebab teman-teman petang tadi pun bertanya dengan saya. Jadi saudara FMS, betul lah kita dah muak lah dengan hal-hal yang pelik-pelik begini. Sebab itu sekarang ni saya katakan, alam semakin benci dengan manusia yang bangga dengan dosa-dosa. Di Filipina gempa bumi, di negara kita dengan monsun, banjir, di Palestin masih lagi berperang sekarang, saudara. Sekarang ni saya nak melaporkan salam dari Gaza, saudara. Sekarang ni sudah masuk hari yang ke-43, saudara. Artinya sudah 43 warga di Gaza melihat ledakan bom setiap hari. Gaza bukan besar mana, sebesar Bandar Shah Alam saja, saudara. Luasnya semacam Shah Alam. Tapi itulah kawasan diledakkan dengan bom tak berhenti sejak 43 hari, saudara. Dan akhirnya sejumlah 12,000 lebih rakyat Palestin yang tidak berdosa terkorban, saudara. Serangan tentera Israel ke arah semenanjung Gaza, itu menunjukkan sekarang ni lebih 12,000 rakyat Palestin terbunuh, termasuk 8,300 wanita yang tak berdosa dan kanak-kanak. Petang tadi saya dapat mengulaskan bagaimana peristiwa anak kecil tu kudung kakinya. Tak mahulah saya mengulas lagi. Saya sayu di hati saya. Tapi begitulah rejim Zionis yang moga dilaknati oleh Allah SWT. Mereka langsung tidak ada menunjuk peri kemanusiaan. Sebab orang yang tak bersalah, beribu-ribu kanak-kanak meninggal dunia dan cedera, mereka tak berdosa. Itu keadaannya. Menurut pelapor Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu, ia melaporkan bahawa Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai dengan pencabulan serius terhadap rakyat Palestin. Menteri Luar Palestin, Riyad Al-Malik, berkata Gaza telah berubah daripada penjara terbuka terbesar di dunia kepada tanah perkuburan terbuka terbesar disebabkan sekatan berterusan Israel dan serangan yang berterusan.
daripada penjara yang terbuka sebab negara itu dikepung oleh rejim tentera Israel dan kini menjadi perkuburan terbuka yang terbesar di dunia, saudara. Perdana Menteri Palestin Muhammad Satiyeh berkata rakyat Palestin tidak akan menerima percubaan Israel untuk menduduki Gaza atau memisahkannya daripada tebing barat. Sebab itu mereka akan terus menentang, melawan biarpun sampai ke akhir hayat. Itu keadaan, saudara. Sebab itu kerajaan di Gaza mengumumkan bahawa lebih 7,000 penduduk yang mencari perlindungan, pesakit dan kaki tangan perubatan di Hospital Al-Shifa yang telah dikepung oleh Israel. Mereka semua kini berdepan dengan kematian kerana kekurangan air dan juga makanan. Tak ada air, saudara. Makanan, susu untuk anak-anak di Hospital Al-Shifa yang menempatkan sekitar 650 pesakit dan kira 7,000 orang yang kehilangan tempat tinggal menjadikan kawasan itu sebagai tempat perlindungan. Mereka sekarang berdepan dengan maut. Maut sedang mengintai wajah-wajah tubuh-tubuh yang tidak berdosa di pekarangan persekitaran Hospital Al-Shifa. Dalam perkembangan lain, tentera Israel juga menyerbu bandar Jenin dan kem pelarian di utara tebing barat dengan berpuluh-puluh kenderaan tentera. Demikian menurut agensi berita Palestin Wafa, di mana dalam serangan dilancarkan itu tentera Israel ke kem pelarian Jenin. 3 orang penduduk Palestin terbunuh sementara 9 lagi cedera. Sekatan berterusan oleh polis Israel di sekitar kompleks Al-Aqsa yang menghalang rakyat Palestin daripada menunaikan solat Jumaat semalam, saudara, dilakukan. Itu gambarannya, saudara, kezaliman mereka. Tentera Israel terus meneruskan serbuan dan menahan rakyat Palestin di tebing barat. Jadi jumlah rakyat Palestin yang ditahan di tebing barat dan di sekitar Baitul Muqaddis sejak 7 Oktober mencecah 2,800 orang. Itu gambaran yang kita dapat daripada Gaza, saudara. Dan lebih 7,000 penduduk Gaza sudah pun kehilangan tempat tinggal. Sementara kaki tangan Hospital Al-Shifa, kini mereka bertarung nyawa akibat kekurangan air dan makanan. Ya, menurut kenyataan disiarkan dalam telegram oleh pejabat media Gaza, situasi semakin kritikal akibat tiada makanan, tiada air, tiada susu untuk bayi di hospital tersebut. Dan catatannya, kami mungkin kehilangan sebilangan kanak-kanak yang kekurangan zat makanan di hospital kerana bekalan elektrik terputus sehingga menyebabkan mereka tidak dapat bergantung kepada inkubator. Yang mana bergantung pada inkubator, bekalan elektrik tak ada. Saudara? Justru itu pejabat media Gaza merayulah agar campur tangan antara bangsa segera untuk menyelamatkan semua mangsa yang dikepung itu. Saudara. Dan yang terbaru tadi, sebentar tadi saya menerima berita bagaimana pengarah Hospital Al-Wafa, saudara, dan rumah penjagaan warga emas di bandaraya Gaza terbunuh dalam serangan udara Israel malam semalam. Demikian menurut laporan agensi berita. Jadi Israel masih lagi belum berhenti menyerang. Dan terbaru adalah apabila Hospital Al-Wafa dan rumah penjagaan warga emas di bandaraya Gaza dibom. Dan akhirnya pengarah hospital menemui maut, saudara. Pengarah itu saudara Midhat Maisin terbunuh dan beberapa orang doktor yang lain juga cedera. Wafa melaporkan bahawa pesawat pejuang Israel melancarkan beberapa siri serangan ganas dari udara ke atas beberapa kawasan di utara sebenarnya Gaza yang dikepung. Sumber tempatan berkata serangan menyasarkan beberapa kawasan di kem pelarian Jabalia, rumah orang awam di Beit Lahia, sekitar menara kediaman di kota Sheikh Zayed Gaza dan sekitar Hospital Indonesia. Negara Indonesia dia punya membina sebuah hospital dulu, tapi sekarang ni hospital itu pun tak boleh digunakan lagi. Saya tak ada bekal elektrik, tak boleh hantar ubat dan hanya sekadar tempat pelarian sajalah berlindung untuk seketika. Itu pun menjadi sasaran bom oleh rejim Yahudi, saudara. Masih lagi tak berhenti. Dan sebab itu saya rasa meluat. Tapi saya harus membaca juga, ini kenyataan manusia yang paling laknat di dunia, iaitu Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui, dia mengaku bahawa usaha tenteranya untuk mengurangkan jumlah korban awam di Gaza tidak berjaya dan dia terus menyalahkan Hamas sebagai punca konflik itu berlarutan. Salahkan orang. Tentera kamu yang banyak sel yang mengebom bumi Israel, bumi Palestin itu, kamu tidak mengaku. Kata Netanyahu, tentera Israel sedang berusaha untuk menghapuskan Hamas. Itu kamu punya hal, tapi kenapa orang kampung, orang rakyat awam, kanak-kanak dibom, masjid dibom. Saya tidak nampaklah bahawa kenyataan itu ikhlas. Dia cuma membuat kenyataan itu
hanya untuk menarik perhatian dunia. Kononnya tentera Israel itu melakukan peperangan dengan Hamas. Hamas adalah merupakan parti politik yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi kerajaan. Kenapa itu jadinya sekarang? Sekarang ni segala syarikat telekomunikasi apa semua terputus hubungan. Dan Netanyahu boleh mengatakan bahawa dia tersilap, bahawa tentera dia tidak mampu untuk mengelakkan pengumuman ke atas kawasan-kawasan yang merupakan kependudukan awam. Itu keadaan saya. Benci saya dengar pernyataan itu. Tapi saya harus menyatakan kepada anda, begitulah dalih yang dilakukan oleh pemimpin yang dilaknati oleh Allah SWT, Benjamin Netanyahu. Cepat-cepatlah sikit padam masa. Baik, saya menerima kabar dari San Francisco. Semalam saya, negara Indonesia, Brunei, Malaysia telah pun mengeluarkan pernyataan. Ketiga-tiga negara ini, waktu mana-mana persidangan antara bangsa, tetap tega mengeluarkan kenyataan mengutuk dan menggesa supaya gencatan senjata dan perdamaian kemanusiaan yang berkekalan dapat dicapai di semenanjung Gaza. Kenyataan tiga pemimpin negara Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, daripada Indonesia, Pak Jokowi, dan negara Brunei, masing-masing mengeluarkan kenyataan di pentas antarabangsa di San Francisco, di hadapan pemimpin Joe Biden. Dan malam semalam apabila menghadiri majlis makan malam, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia berucap, dia terus terang bercakap. Beliau mengatakan, beliau mengharapkan bahawa agar Amerika segera menghentikan. Dia tak ada takut-takut. Macam walaupun mendapat kononnya ada orang mengatakan adalah bantahan dari Amerika, dia tak peduli. Tiga negara ini, Malaysia, Indonesia dan Brunei, sekata dalam meminta supaya Amerika menghentikan sokongan terhadap rejim Israel, saudara. Kita mengharapkanlah supaya itu tak termasuk negara-negara lain. Sebab ini dalam sempena dengan sidang APEC di San Francisco, saudara. Itu perkabaran saya terima dari San Francisco. Baik, saudara, selain daripada isu Palestin, saya melihat juga satu perkabaran yang agak menarik apabila Datuk Seri Ibrahim dalam cuipannya dalam media sosialnya menyatakan bahawa keberadaan beliau di San Francisco telah pun berjaya menarik pelaburan sekitar 63.2 bilion daripada kalangan pelabur-pelabur gergasi dunia, saudara. Sebanyak 83 bilion adalah daripada misi perdagangan dan pelaburan Amerika yang dianjurkan sebelum bermulanya Mesyuarat Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Sebab sebelum itu Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul telah pemerintah jalan mengadakan rundingan, saudara. Pelabur yang diperolehi adalah daripada Abbott Laboratories, Mondelez International, Amstead Rail, Hematoganics, Parkin Elmer, Ford Motor Company, Boeing, Amazon Web Services, Envoy dan Lim Research. Selebihnya telah diraih dalam pertemuan berasingan antara gergasi teknologi seperti Google, Enovix, Corporation, Microsoft, TikTok dan TPG. Itu dalam kenyataan Datuk Seri Ibrahim telah pun berjaya membawa pelaburan 63 bilion. Malahan, saya juga diberitahu bahawa beberapa ahli perniagaan dan pakar teknologi dalam kalangan komuniti Islam yang mereka berpusat di San Francisco di Amerika, mereka juga berminat untuk melabur di Malaysia. Kita jangan lupa, saudara, ada juga umat Islam kita yang menjalankan perniagaan di San Francisco, di Amerika. Mereka juga berminat untuk melabur ke Malaysia. Dan turut menyatakan minat itu daripada Pengarah Pemasaran Commercial Space Act, Omar Khan Bagi. Turut menyatakan minat itu termasuklah Ketua Pegawai Eksekutif Rembrandt Omar Tawakul, Ketua Pegawai Eksekutif Ornovi Saudara Fuad Hassan, Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Z2 Data iaitu Muhammad Ahmad, Presiden WIS System Muhammad Ifran dan Ketua Perhubungan Z2 Data Osama Ahmad. Ada orang Islam yang kaya raya, mereka juga mahu melakukan pelaburan di negara kita. Mudah-mudahan semua itu dapat direalisasikan, saudara. Itu seketika saya melaporkan apa dapatan daripada laporan daripada San Francisco, saudara. Baik. Kita cerita sikitlah saya pasal tentang ini cerita orang politik. Balik pada negara kita, lain tak ada pencerahan saya, pencerahan politik. Hari ini saya melihat bagaimana pimpinan MIC, mereka sebulat suara mewujudkan resolusi dalam perhimpunan MIC
memohon agar pengampunan dapat dilakukan terhadap Datuk Seri Najib yang masih lagi berada di penjara kacang. Saudara, mereka mengatakan bahawa apa yang dialami oleh Seri Najib adalah kesan daripada fitnah, konspirasi politik, dendam kesumat, dia menyalahkan adanya pemimpin yang menyalahgunakan kuasa dan sebagainya. Sebab itu MIC dalam satu himpunan mereka hari ini, mereka mengeluarkan kenyataan bahawa MIC sudah pun menghantar pada pucuk pimpinan negara agar resolusi MIC supaya memohon pengampunan kepada Datuk Seri Najib. Terpulanglah saudara, saya dipahamkan juga terdapat juga pertubuhan-pertubuhan lain. Cuma MCA tak dengar cerita lagi saudara. UMNO memang dari awal lagi kita memang sentiasa mahukan pembebasan dilakukan. Baik saudara. Dalam keadaan begitu, saya nampak juga ini tentang kerenah orang politik. Saya nampak pula sekarang ini Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil sudah pun terjebak dengan perbalahan dengan Khairi Jamaluddin. Kerana tak senang lah kerana Khairi menyifatkan beberapa menteri dalam kerajaan perpaduan lemah. Jadi selaku jurucakap kerajaan, Fahmi berkata sindiran Khairi itu mungkin dibuat berdasarkan perselisihan lama antara beliau dan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Keng Sing. Ahli Parlimen Lama Partai juga menyifatkan sindiran bekas Menteri Kesihatan tersebut tidak sesuai. Biarpun Kabinet mungkin memiliki beberapa kelemahan dalam melaksanakan fungsi atau tugasnya. Sebab itu katanya, ketika dia dalam kerajaan, was it half past 7 Kabinet? Mungkin Kabinet yang lemah. Saya dan beliau, kita sama-sama tidak sempurna. Justru perlulah kita menilai perkara ini secara profesional dan bukan menyalahkan orang. Dia kata dia menyokong rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Tapi kenyataan yang dibuat oleh mantan Menteri Kesihatan itu nampak gaya menyalahkan menteri-menteri dalam kerajaan. Saya nampak sudah ada bibit-bibit perbalahan. Sebab itu usaha-usaha dia nak masuk menyertai Parti Keadilan rasa sukarlah. Kalau dah terjebak dengan perbalahan dengan menteri-menteri daripada Parti Keadilan. Sebab itu keadaan sekarang ni saya nampak sudah berbalah. Lebih teruk lagi sekarang saya, sebagaimana yang saya laporkan semalam. Apabila pengurusi Parti Bersatu Malaysia Perlis, itu Abu Bakar Hamzah, dia kata dia mendakwa ada pemimpin dalam parti itu cuba menikam beliau dari belakang sehingga tidak terpilih sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Itu Esko Kerajaan Negeri Perlis. Nampak gayanya perbalahan berterusan antara pimpinan Bersatu di Perlis dengan pimpinan PAS. Katanya dua pemimpin Bersatu negeri itu didakwa sebagai dalang yang menghalang pelantikannya untuk jawatan Esko. Dakwa Abu Bakar, mereka mengatur agar Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli menolak pelantikannya bagi jawatan berkenaan, walaupun beliau merupakan timbalan pengurusi Perikatan Nasional di negeri Perlis, saudara. Jadi dia kata, saya akan ambil tindakan dan lapor dua dalang utama ini yang membelakangkan keputusan parti memandangkan nama saya telah dicadangkan sebagai Esko oleh Presiden Bersatu. Itu katanya saudara. Jadi melalui pelantikan Esko Penggal itu, Abu Bakar mendakwa sekali lagi bila dinafikan pelantikan jawatan berkenaan dan diganti dengan dua ahli Dewan Undangan Negeri Tambun Tualang Wan Zikri Aftar Ishak. Dia membidahlah pelantikan Wan Zikri kerana katanya masih muda. Malah mendakwa tidak memegang sebarang jawatan dalam Bersatu Negeri. Wan Zikri masih muda, tak ada jawatan dalam Bersatu. Sedangkan saya adalah pengurusi Bersatu Negeri. Malah kalau dilihat pada usia, ni 95% dalam pentadbiran ini adalah wakil PAS dan bukannya Bersatu. Nampak gayanya sekarang ni perbalahan di Perlis antara Bersatu dan juga PAS semakin melebar. Sebab itu semalam saya dah katakan bahawa Saudara Abu Bakar mengistilahkan perang dengan Menteri Besar. Apakah kedamaian? Saya melihat bahawa yang paling penting sekarang ni, selalu saya katakan, bukan jawatan. Yang penting rakyat harus disantuni. Kalau pemimpin berterusan bertelagah hanya kerana jawatan, akhirnya rakyat yang keadaannya yang terjebak dengan masalah. Itu yang selalu saya katakan, bahawa kadang-kadang mereka ni lebih mementingkan jawatan daripada kepentingan membela rakyat. Masa nak bertanding, berjanji untuk membela kehidupan rakyat. Selepas dapat jawatan, dimenang, diletak oleh rakyat sebagai wakil rakyat. Yang penting sekarang ni adalah jawatan.
Sebab itu sekarang ni saya nampak, ini laporan saya daripada Pilihan Raya Kecil Kemaman. Awal pagi tadi, sebagaimana yang saya laporkan, bahawa di bandar Kemaman, secara hujan renyai. Bagaimanapun, suasana hari penamaan calon bagi Pilihan Raya Kecil Kemaman, walaupun ada hujan renyai, namun tetap panas. Apabila pusat penamaan calon di Dewan Berlian Utama Majlis Perbandaran Kemaman, apabila kedua-dua penyokong parti mula berhimpun sejak awal 8 pagi. Secara ribuan. Tapi bagaimanapun pihak polis berjaya meletakkan mereka sebelah kiri penyokong PAS, sebelah kanan penyokong UMNO. Ramai secara. Dan kabarnya seramai 419 orang. 419 orang pegawai dan anggota polis ditugaskan untuk memastikan kelancaran proses penamaan calon. Sampai itu, sejumlah 25 jalan ditutup dari jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari bagi melancarkan proses penamaan. Dan di Dewan penamaan calon hanya pencadang dan penyokong saja dibenarkan masuk. Sementara yang lain tunggu di luar lah. Sehingga jam 10 pagi sebelum calon yang layak bertanding diumumkan oleh pegawai pengurus Pilihan Raya Kecil Ahmad Farhan Abdul Wahab. Perlu diingat saya, di Kemaman mempunyai 141,790 pemilih. Ini berdasarkan pada daftar pemilih terkini tambahan Ogos yang dikemas kini sehingga 3 Oktober. Merangkumi 141,382 pengundi biasa, 387 anggota polis, 9 tentera dan pasangan serta 12 orang pengundi yang tidak hadir berada di luar negara. Dan tadi telah pun diumumkan bahawa pengundian akan diadakan pilihan raya pada 2 Disember nanti. 2 pertembungan macam saya katakan semalam, the clash of the titan antara mantan Panglima Angkatan Tentera, itu Tan Sri Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor dari Barisan Nasional bertembung dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mewakili parti PAS. Demikian diumumkan oleh pegawai pengurus PRK. Tak ada calon bebas, tak ada calon, 2 saja. One by one kali ini. Saya agak menarik, saya rasa elok saya baca. Ini adalah mesej yang dihantar oleh Datuk Seri Presiden. Presiden parti saya kena baca saya. Sebab beliau menghantar dengan penuh keikhlasan. Untuk tatapan warga UMNO khususnya di kawasan Kemaman dan warga UMNO yang akan memberi sokongan serta pengundi-pengundi di kawasan Kemaman. Katanya, hari ini catatan Datuk Seri Zahid Hamidi, hari ini tirai Pilihan Raya Kecil Kemaman dibuka. Sepanjang 14 hari ke hadapan, kita akan menemui cabaran besar bagi memenangi pilihan raya di Parlimen P040 Kemaman. Jentera Barisan Nasional dari setiap pelosok negara hadir seawal proses penamaan calon untuk bersama-sama mencorak strategi dan membanting kudrat untuk mencipta kemenangan luar biasa di Bandar Kemaman yang sebelum ini menjadi lubuk tradisi kemenangan parti kita. Umum tahu, Pilihan Raya Kecil Kemaman diadakan kembali apabila Mahkamah membatalkan kemenangan bekas ahli Parlimen Kemaman yang mewakili PAS pada Pilihan Raya Umum ke-15. Hakim membuat keputusan tersebut selepas mendapati pepetisyen berjaya membuktikan adanya elemen rasuah yang bertujuan mempengaruhi pengundi dalam keputusan Pilihan Raya Parlimen Kemaman dan tiada sebarang rayuan dibuat atas keputusan tersebut oleh parti PAS. Barisan Nasional mengambil tanggungjawab dan sebulat suara memilih seorang calon yang mempunyai pengalaman melindungi kesejahteraan rakyat dan menjadi panglima kepada ribuan anggota untuk membela keselamatan rakyat. Malah, calon yang ditawarkan ini amat memahami sejarah Kemaman kerana beliau membesar bersama keluarga tercinta dan telah menabur jasa di daerah Kemaman. Sebab betul besar, dia datang daripada Besut, saudara. Jadi, kata Zahid lagi, saya percaya dengan kekuatan personaliti yang ada pada calon dan kukuhnya kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, pastinya kemenangan Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor nanti akan memangkin ekonomi dan kemakmuran Parlimen Kemaman.
Sehingga kan Menteri Besar Negeri Terengganu sendiri terpaksa tampil menjadi calon. Walaupun kita perlu akui, Terengganu memerlukan seorang pemimpin yang fokus untuk membantu mengangkat taraf ekonomi tempatan dan memikirkan kelangsungan pembangunan negeri. Bukan untuk menyimpan hasad hati untuk menambah jawatan lagi. Jadi, kata Zahid, sudah sampai masanya rakyat memilih wakilnya untuk berkhidmat. Bukannya memilih pakatan parti yang asyik dengan percaturan politik. Cukup jumlah, tak berhenti-henti. Biarlah wakil yang mewakili rakyat Kemaman ini lebih fokus untuk mentadbir parlimen dan dapat berhubung terus dengan kerajaan perpaduan demi untuk urusan kemajuan yang lebih mudah dan tersusun, katanya. Ya, Datuk Zahid mengakui laluan kemenangan bukanlah semudah kita ingini. Walaupun jelas perbuatan perasuah pengundi Kemaman telah dibuktikan. Tapi dengan gerak kerja tersusun Barisan Nasional, Zahid yakin pengundi Kemaman bijak menilai yang terbaik untuk kesejahteraan Parlimen Kemaman. Nasihat saya, ini nasihat Zahid kepada jentera Barisan Nasional. Untuk kita berkempenlah secara sehat serta berhemah. Dan janganlah kita terikut cara mereka yang syarat dengan caci maki dan fitnah. InsyaAllah, Barisan Nasional mampu kembali mendomasi dan kembali menjadikan Kemaman biru ori. Kepada Allah kita berserah. Terima kasih atas Presiden. Itulah luahan hati. Biasalah saudara sebagai Presiden Parti bila mengingatkan warganya, mengingatkan penduduk sekitaran saudara. Saudara, saya agak tertarik juga apabila melihat kenyataan calon daripada UMNO Barisan Nasional. Saya tak minat nak cerita pasal orang. Saya lebih minat pada cerita orang kita. Saudara. Itu bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor. Dia menyifatkan bahawa pertarungan pilihan raya kali ini bagaikan medan perang. Cuma keadaannya berbeza. Dan dia sebagai calon Barisan Nasional menegaskan bahawa beliau membawa misi penting untuk memenangi pilihan raya kecil Kemaman. Jadi sebab itu dia kata tadi ketika masuk dalam Dewan Penamaran Calon, saya rasa satu medan untuk perang kembali. Macam biasalah Panglima, saudara, lain tak ada. Dia kat orang Panglima ni lain tak ada, perang ajalah. Jadi saya rasa macam satu medan untuk perang balik. Tapi ia berperang dalam bentuk yang lain. Saya rasa dengan medan yang baik dan lebih terurus, maka tidak mustahil kita akan alirkan warna biru kemenangan Barisan Nasional di Kemaman. Semangat saudara Panglima kita ni. Dia kata, sewaktu ditemui oleh pemerintah katanya, Raja Muhammad Afendi menyatakan fokus beliau ketika ini adalah untuk mendapatkan kemenangan bagi menjadi wakil rakyat di kawasan Parlimen Kemaman. Sebagai anak Kemaman, katanya, fokus saya adalah untuk menabur bakti kepada penduduk di kawasan Kemaman. Saya katakan, Kemaman untuk orang Kemaman. Dalam bahasa Terengganu, Kemamang untuk orang Kemamang. Kemaman untuk orang Kemaman. Saya balik ke sini, katanya, sebagai orang Kemaman dan akan berbakti pada orang Kemaman sebab saya orang Kemaman. Fokus saya satu saja, iaitu untuk menang. Yang lain itu adalah kaedah dan cara untuk mendapatkan kemenangan. Itu kenyataan daripada Panglima saya. Sebab itu dia kata, dia rasa bila masuk dalam Dewan Penamaran Calon, seolah-olah macam masuk medan peperangan. Cuma dalam askar, lu berperang, bertempur lah. Ini pertempuran yang lebih teratur dalam aroma demokrasi, saudara. Jadi sebab itulah, saudara, saya bila wartawan menemu bual, Presiden UMNO Dr. Zahid beliau menyatakan bahawa Kemaman berhak. Menurut Dr. Zahid, Kemaman berhak untuk mendapat seorang ahli parlimen yang dapat memberi fokus kepada penduduknya. Dalam hal ini katanya, Barisan Nasional sudah bersebulat suara menawarkan seorang calon yang bukan saja membesar dan amat memahami daerah berkenaan. Malahan, beliau mempunyai pengalaman melindungi kesihatan rakyat dan menjadi panglima kepada ribuan anggota tentera untuk membela keselamatan rakyat. Sebab itulah beliau dipikirkan yang terbaik. Sebab itu Datuk Zahid percaya calon yang dipilih Barisan Nasional, iaitu bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, juga berdasarkan kekuatan personaliti beliau yang akan dapat memangkinkan ekonomi dan kemakmuran di Parlimen Kemaman. Jadi katanya sudah sampai masanya rakyat memilih wakil untuk berkhidmat. Bukannya memilih
Pakatan parti yang asyik dengan percaturan politik tidak henti-henti. Saudara, kalau kita ambil orang lain yang tidak mikir ke soal rakyat, macam saya katakan semalam, selalu saya katakan, saat ini, bila masa masuk pertandingan, semua menyatakan saya berjuang untuk rakyat. Tapi bila masuk ke parlimen, lain tak ada. Yang dipikirkan soal jawatan. Sebab itu, kata Zahid, biarlah wakil yang mewakili rakyat Kemaman dapat fokus mentadbir parlimen dan dapat berhubung terus dengan kerajaan perpaduan untuk urusan kemajuan yang lebih mudah dan tersusun rapi. Selaku Presiden UMNO, beliau mengakui Terengganu sememangnya memerlukan seorang pemimpin yang dapat memberi fokus untuk mengangkat taraf ekonomi tempatan dan memikirkan kelangsungan pembangunan negeri. Namun bukanlah seseorang yang berhasrat untuk menambah jawatan. Itu kenyataan daripada Presiden UMNO. Beliau bagaimanapun yakinlah bahawa pengundi Kemaman bijak menilai yang terbaik untuk kesejahteraan parlimen. Beliau memberi nasihat. Jadi nasihat saya kepada Jentera Barisan Nasional, berkempen secara sehat macam kata tadi, dan tidaklah syarat dengan caci maki, maki hamun. Biarlah mereka dengan pesta maki hamun untuk sepanjang musim pilihan raya selama 14 hari mulai saat ini. 14 hari je lagi. Secara baru kita dapat tahu. Dan saya juga melihat bagaimana Ketua Perangan UMNO Barisan Nasional Datuk Azalina Osman, beliau menyatakan bahawa Barisan Nasional yakin dengan kredibiliti calon yang ditawarkan bagi pilihan raya kecil Kemaman, sekaligus tidak akan tergugat dengan keputusan PAS yang meletakkan Menteri Besar Terengganu untuk mencabarnya. Menurut Ketua Perangan UMNO Datuk Seri Azalina Osman, calon BN ini bekas Panglima, saudara, dan adalah yang terbaik kerana beliau orang Kemaman. Datuk Azalina yakin dengan perwatakan, pengalaman dan kerjaya beliau. Jadi sebab itu katanya kami di Barisan Nasional menawarkan seseorang yang akan memberi khidmat kepada BN dan pengundi Kemaman. Bagi saya katanya, bila nak memilih ahli parlimen, keutamaan kepada calon adalah orang yang boleh memberi perkhidmatan. Dan saya yakin calon yang UMNO Barisan Nasional tawarkan akan beri fokus kepada pengundi Kemaman sebagai agenda utama perjuangannya. Beliau selaku ahli parlimen Pengerang juga turut mencabar. Dia cabar ni Menteri Besar, dia kata kalau betul-betul nak, letaklah jawatan sebagai Menteri Besar. Kalau betul-betul ikhlas untuk mewakili dan berkhidmat bagi penduduk Kemaman sebagai ahli parlimen. Mana boleh dua-dua sekali. Itu gambarannya, saudara. Ya betul juga, saudara. Sebab dia memiliki tugas untuk jadi jaga negeri Terengganu yang dah menang 32-0. Jadi untuk apa lagi? Biarkanlah Kemaman ini diwakili seorang yang mampu untuk membawa perjuangan rakyat. Sepatutnya begitu, saudara. Sebab itu katanya dalam sistem Westminster, memilih calon yang tidak memberi perkhidmatan sebab dia berada di luar kawasan adalah sesuatu yang rugi untuk kawasan itu. Kalau dia yakin, katanya, saya cabar. Hari ini letak jawatan sebagai Menteri Besar Terengganu. Fokuslah pada Parlimen Kemaman. Sebab dalam pilihan raya kali ini, nampak gayanya saya melihat bahawa ada benda-benda yang kadang-kadang mereka meletakkan calon itu hanya untuk nak menang. Tapi untuk apa? Sebab kita dah lihat. Tengoklah nanti, bila Parlimen nanti, apa yang akan dibincangkan, apa yang dibahaskan oleh wakil rakyat. UMNO tak ramai di parlimen. Kita ada 26 orang saudara. 12 orang dah berada dalam kerajaan. Tinggal lagi 14 orang. 14 orang pun setengah berada backbencher apa semua. Itu saja yang ada. Tapi setiap wakil daripada UMNO Barisan Nasional, mereka akan memperjuangkan sesuatu yang menyentuh soal rakyat. Bagaimanapun saya difahamkan, saudara. Ini baik juga bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun melancarkan bilik gerakan untuk pilihan raya kecil di Kemaman. Saudara, bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa pada pilihan raya kecil 040 Parlimen Kemaman. SPRM dalam satu kenyataan memaklumkan bilik gerakan pilihan raya kecil P040 Parlimen Kemaman beroperasi 24 jam mulai hari ini sehingga 2 Disember ini dan terletak di SPRM Cawangan Kemaman, bangunan Perkestuan, Jalan Melu, Gong Limau, peti surat 6000240000 Kemaman, Terengganu.
Bagi rakyat di Kemaman, kalau ada melihat, ada nak buat laporan, bertandanglah ke pejabat SPRM Cawangan Kemaman di bangunan Perkestuan Jalan Melo, saudara, di Gong Limau. SPRM dah pun membuka 24 jam. Bermula hari ini sehinggalah 2 bulan. Saudara, SPRM nampaknya begitu serius agar budaya korupsi dalam politik itu dapat dibentas. Sebab itu kata SPRM, orang ramai juga boleh menyalurkan sebarang aduan rasuah dan salah guna kuasa melalui email kepada aduan PRK Terengganu, saudara. Bagaimanapun, SPRM juga mengingatkan semua calon dan parti politik yang bertanding agar tidak melakukan aktiviti yang melanggar undang-undang dan peraturan pilihan raya selaras Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sudahlah. Takkanlah 2-3 kali lagi besok ada lagi. Maka dibatalkan pula lagi pilihan raya. Jangan lupa, saudara, 36 juta wang rakyat dibazirkan hanya untuk mengendalikan pilihan raya kecil ini, saudara. Kalau ada pula rasuah besok, tak sah, melakukan petition, pilihan raya lagi, 36 juta lagi, saudara. Bukankah lebih baik wang itu untuk rakyat? Sebab itu saya melihat bahawa kenyataan daripada Ketua Penerangan UMNO Terengganu, Datuk Nek Dir, dia kata Nek Dir, Nek Wan Ku, dia berpandangan, dia kata bahawa tindakan PAS meletakkan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri menunjukkan parti itu sudah ketandusan calon berpengaruh bagi mewakili rakyat di Parlimen Kemaman. Kepimpinan PAS mungkin memikirkan tiada calon, tiada tokoh yang boleh menyanyi calon Barisan Nasional kali ini. Jadi nak tak nak, katanya parti itu terpaksalah mengambil langkah meletakkan tokoh nombor 1 mereka di Negeri Terengganu sebagai calon di Parlimen Kemaman. Jadi memang tak ada calon yang boleh ditengahkan dari PAS sebab itu PAS memilih Ahmad Samsuri, katanya, saudara. Dalam keadaan itu, saudara, saya melihat ini sebab kita mendengar kenyataan daripada Menteri Besar Kedah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi Makno. Kononnya Barisan Nasional bukanlah gelanggang yang tepat buat bekas Panglima Angkatan Tentera. Dan katanya ini akan menyerlahkan sikap angkuh dan bongkak. Ini kenyataan daripada Datuk Syaiful Hazli selaku Ketua Penerangan UMNO Kedah. Dia kata jangan bongkaklah Sanusi. Bahawa dia kata bahawa dia akan menang, bahawa Panglima akan tumpas. Jangan bongkak. Ini semua kerja Allah SWT. Kita sama-sama berganding untuk memujuk rakyat memilih siapa saja. Tetapi bagi saya satu sajalah, saudara. Saya kadang-kadang saya kecewa, terus terang saya katakan, bila melihat nama-nama mereka yang dicalonkan, kadang-kadang apakah mereka benar-benar ikhlas untuk rakyat? Saudara Fazillah Abdullah Walaun Ngok memang tak suka peranan tu. Saya, saudara Mitu Biti, dia kata dia setujulah harap warga Kemaman lebih bijak kali ini. Nak apa lagi? Dah berapa lama dah rakyat terpedaya dan ditipu. Tiap-tiap kali bila berkempen, rakyat sajalah dijual. Nama rakyat dijaja. Saudara, sebab tu selalu katakan bahasanya kasar sikit lah, saudara. Maafkan saya, saudara. Pertama sekali, rakyat. Rakyat dilacurkan. Bangsa Melayu juga digunakan. Kononnya untuk meraih sokongan kepada parti mereka. Sebab itu Presiden UMNO dia berpesan, jangan para pengempen untuk kita berkempen pilihan raya kali ini, tak payah kita menggunakan bahasa-bahasa yang retorika, yang memaki hamun. Saudara, kalau kita betul-betul ikhlas nak berkhidmat untuk rakyat, Datuk Raja Tan Sri Raja Effendi telah pun melaksanakan tugas tanggungjawabnya sebagai Panglima Angkatan Tentera, dan beliau mempunyai lagi pengalaman, pengetahuan untuk meneruskan khidmat baktinya. Dan paling penting, dia anak Kemaman, membesar di Kemasik. Keluarganya masih ada lagi ramai tinggal di Kemasik. Memang saya berhasrat akan mengadakan satu temu bual, insya-Allah dalam musim-musim pilihan raya ini, selama 14 hari ini, saya berhasrat kalau boleh nak berjumpa dengan keluarga Tan Sri Raja Effendi, sebab kita nak menyelami bagaimana kehidupan rakyat, pandangan rakyat terhadap keluarga mereka. Ini penting, saudara. Kadang-kadang kita bercakap seorang-seorang saja. Kita bercakap tentang kebaikan orang itu, orang ini, tapi tak tahu latar belakang.
Benar, saya tak menafikan bahawa Terengganu Menteri Besarnya Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Dr. Samsuri, tapi apakah yang telah dilakukan sepanjang beliau berada di anjung kuasa di Darul Iman di Terengganu? Apa yang telah dilakukan? Melainkan kita dengar macam-macam cerita. Macam-macam cerita kita dengar, kepincangan dan sebagainya. Dan saya rasa kali ini inilah yang akan diperangi oleh Panglima Angkatan Tentera yang masuk ke gelanggang politik. Saya mengharapkan bermula hari ini gong telah pun dipalu dan insya-Allah saya akan berada di Kemaman selama lebih kurang 14 hari. Kita tengoklah apa akan jadi, bagaimana resultnya, dan saya yakin rakyat Kemaman pasti akan disantuni. Matlamatnya lain tak ada. Saya mengharapkan mereka yang bertanding, secara Osana Osman dia kata cakap masih besar dia kata, untuk menutup kemalahan mereka. Itulah keadaannya. Bagi saya sekarang ni, saya yakin, keyakinan saya apabila sebaik saja Yang Amat Berhormat Datuk Zaid Hamidi mengumumkan mantan Panglima Angkatan Tentera sebagai calon, saya kata this is the best time untuk Kemaman, kerana Kemaman juga bakal menerima pelaburan yang begitu besar daripada pelabur Arab dalam bidang di sektor oil and gas. Kita jumpa lagi besok saudara. Selamat berhujung minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.